2 bulan daripada sekarang, umat Islam akan menyambut ketibaan Ramadan dan ramai yang mengambil peluang bulan Rejab dan Syakban ni untuk qada puasa. Jadi untuk ibu yang menyusu, pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat sangat dititik beratkan, sangat perlu diberi perhatian untuk menjaga pengeluaran susu ibu supaya tak terjejas walaupun ibu berpuasa. Hai semua, Assalamualaikum. Berpuasa bukanlah satu halangan untuk ibu menyusu untuk tidak meneruskan penyusuan kepada bayi. Dan hari ini Kak Nuha nak kongsikan 8 tips untuk meneruskan penyusuan ketika berpuasa. Yang pertama, sentiasa yakin dan positif. Segala yang kita fikirkan tu akan jadi doa dan akan jadi kenyataan. Jadi yakinlah dan teruskan positif yang ibu mampu untuk meneruskan penyusuan walaupun berpuasa. Yang kedua adalah pastikan ibu bersahur. Bersahur dengan makanan yang seimbang, berkhasiat. Kak Nuha suka untuk cadangkan ibu-ibu supaya ambil makanan yang indeks glisemik rendah, sebab makanan-makanan yang indeks glisemik rendah ni akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama kepada ibu. Jadi bila ibu rasa kenyang, ibu bertenaga, mood akan jadi lebih baik, lebih gembira untuk meneruskan hari tersebut dan untuk meneruskan penyusuan. Contoh makanan yang mempunyai indeks glisemik rendah adalah seperti beras perang, barley, oat, ke kacang. Makanan-makanan ni semua mempunyai bacaan indeks glisemik yang rendah. Jadi ibu boleh plan nak sahur apa, boleh cari resepi dan sediakanlah juadah sahur yang ada makanan-makanan yang berindeks glisemik rendah ni. Yang ketiga, minum air yang lebih semasa bersahur dan selepas berbuka puasa. Kat sini Kak Nuha cadangkan untuk ibu-ibu kekal mendapat sekurang-kurangnya 2 liter air sehari walaupun berpuasa. Ambillah air seperti yang Kak Nuha cadangkan ni. Pukul 4 pagi sebelum bersahur minum 1 mak air. Sebelum makan sahur 1 mak air. Selepas makan sahur 1 mak air. Waktu berbuka puasa minum 2 mak air. Sebelum solat isyak 1 mak air. Selepas solat isyak 1 lagi mak air dan sebelum tidur 1 mak air. Kita anggarkan 1 mak air tu bersamaan dengan 250 ml. Jadi dalam masa sehari 8 mak akan cukup ngam-ngam 2 liter air. Dan sebagai tambahan, ibu boleh minum 1 cawan air setiap kali selepas keluar bilik air di waktu malam. Yang keempat, mulakan sesi perahan pertama selepas bersahur ataupun untuk ibu-ibu yang tidak memerah susu boleh mulakan sesi penyusuan pertama selepas bersahur. Yang kelima, sediakan stok susu ibu perahan EBM secukupnya. Kenapa Kak Nuha cadangkan untuk ibu sediakan stok susu ibu perahan ni? Supaya sekiranya ibu tak larat untuk menyusukan bayi secara terus ketika berpuasa, ibu masih ada bekalan susu dan boleh minta suami ataupun orang lain tolong berikan susu ibu perahan tersebut kepada baby. Baby masih lagi dapat susu. Yang keenam, makan makanan berkhasiat dan lengkap semasa berbuka. Okey, biasalah bila kita berpuasa ni, dia punya mengidam tu, tekak tu terasa nak makan itu, ini, banyak sangat kita nak makan. Boleh ke kita nak makan ikut apa yang kita teringin tu? Jawapan Kak Nuha, boleh. Tetapi kena cakna dengan apa yang ibu nak makan semasa berbuka tu. Pastikan makan mengikut keperluan, bukan kehendak tekak. Dan ambil makanan yang berkhasiat dan seimbang. Makanan yang berkhasiat dan seimbang ni bukan sahaja memastikan pengeluaran susu ibu maintain, lancar walaupun ibu berpuasa, tetapi juga untuk memastikan yang ibu kekal bertenaga untuk melakukan aktiviti harian dan ibadah, especially pada bulan Ramadan nanti. Kita tahu hanya pada bulan Ramadan sajalah umat Islam ada ekstra ibadah yang kita boleh buat, iaitu solat sunat tarawih. Kita tak nak
Lepas je maghrib, lepas berbuka dah tersadai sebab tak larat. Sayang kat sini. Jadi ambillah makanan yang seimbang, berkhasiat untuk support badan ibu sendiri supaya kekal bertenaga untuk melakukan aktiviti harian dan menambahkan ibadah di bulan Ramadan nanti. Kak Nuha suka cadangkan supaya ibu ambil suplemen yang bersesuaian dengan ibu untuk melengkapkan nutrisi semasa berpuasa dan untuk kekal bertenaga. Untuk yang nak tahu apakah suplemen yang sesuai untuk ibu menyusu, boleh inbox Kak Nuha lepas ni. Kak Nuha akan bagi cadangan suplemen yang natural, selamat dan berkesan untuk ibu, dan Kak Nuha akan guide cara pengambilan yang berkesan untuk ibu-ibu kekal bertenaga sepanjang tempoh berpuasa. Yang ketujuh, pam susu sebelum tidur ataupun banyakkan direct feeding, penyusuan secara terus pada waktu malam untuk memperbanyakkan demand dan menggalakkan pengeluaran susu pada waktu siang hari. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting adalah berdoalah supaya Allah pemudahkan segala niat baik kita, memudahkan perjalanan kita nak berpuasa dan menyusukan baby. Okey, itu saja. Sekiranya Mums rasa tips ini bermanfaat, jangan lupa sharekan dengan Mums yang lain supaya Mums dapat bersedia untuk Ramadan yang akan datang.